Okay, Assalamualaikum semua peserta. Mohon perhatian ya, majlis akan dimulakan sebentar lagi. Sila pastikan semua mikrofon dalam keadaan mute. Okay, sebagai permulaan tazkirah pada pagi ini, izinkan saya memberi serangkap pantun. Melayang seringkit di atas pematang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Okay, majlis mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia, Prof. Yang berusaha Timbalan-Timbalan Dekan, Timbalan-Timbalan Dekan, Penolong-Penolong Dekan dan Pengerusi Jabatan. Yang dihormati penceramah jemputan kita pada hari ini, Ustaz Muhammad Zulfikri Ahmad, Mudir Pusat Pengajian Islam Darul Nawawi Shah Alam. Yang dikasihi ketua-ketua program, barisan pengurusan fakulti, para pensyarah, kaki tangan dan seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi tazkirah FKAB Siri 81. Okey, baiklah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama memeriahkan majlis tazkirah kita pada pagi ini dengan tajuk Tazkirah Islam Agama yang Benar. Pada kesempatan ini, majlis mengucapkan selamat datang dan amat mengalu-alukan kehadiran hadirat sekalian di sini. Bagi memberkati majlis kita pada hari Jumaat yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini menjemput Profesor Madya Dr. Zulkifli Muhammad Nopiah, Pengerusi Jabatan Pendidikan Kejuruteraan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Puan Nur Azilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mewakili dekan akan memulakan hari Jumaat yang mulia ini dengan bacaan doa. Al-Fatihah. Dia kena berdoa, dia kena sayang, dia suruh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afi ni'aman wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami menaruh tangan mohon restumu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ya Allah iman yang kamil ya Allah, ilmu yang beri manfaat ya Allah, wawasan yang bijaksana ya Allah, mufakat yang jitu ya Allah, urusan yang lancar, keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis tazkirah kami yang ke-81 ini ya Allah sebagai wasilah untuk mencapai keputusan dan tindakan yang tepat ya Allah, lurus dan selari dengan kebijaksanaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkukuhkanlah azam dan iltizam kami ya Allah, bersama kami ini mencurahkan rezeki dan tenaga kami kepada agama, bangsa dan negara ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah rabbil alamin. Jadi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua warga FKAB pada pagi ini. Yang ini merupakan sesi tazkirah kita yang pertama lah untuk tahun ini, dan juga saya mengalu-alukan kedatangan Ustaz Muhammad Zulfikri Ustaz, kerana sudi datang untuk menyampaikan tazkirah pada pagi ini Jadi saya berharap semoga kita semua mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zulfikri So saya serahkan kepada Puan Nur Azilah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zul atas ucapan sebentar tadi. Okey, hadirin yang dimuliakan, sebelum tazkirah bermula suka untuk saya bacakan sedikit biodata ringkas penceramah kita pada hari ini. Okay, nama penceramah kita pada hari ini ialah Ustaz Muhammad Zulfikri Ahmad. Beliau merupakan anak kelahiran negeri Selangor. Beliau memperolehi kelulusan ijazah sarjana muda syariah fiqh dan usul fiqh dari Universiti Yarmouk Jordan dan mempunyai kepakaran dalam bidang akidah, fiqh, usul fiqh, tasawuf, tafsir dan hadis.
Beliau juga berpengalaman dan giat menjalankan beberapa program untuk remaja, kanak-kanak, NGO, agensi kerajaan, syarikat-syarikat swasta dan kerajaan. Beliau mempunyai tauliah berceramah di JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, dan mengisi beberapa kuliah di masjid dan surau sekitar Selangor. Okey, oleh itu tajuk ceramah yang akan disampaikan pada hari ini ialah Islam Agama yang Benar. Tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Zulfikri untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'ul hasan. Salawatullahil malikil barur rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi zidna ilma. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'ala niyatina wa a'malana khalisatan liwajhil karim wa ja'alana minal ladzina yattabi'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Terima kasih kepada Puan Nur Azilah selaku pengerusi majlis, yang saya muliakan Profesor Dr. Zulkifli, barisan pensyarah dan barisan tenaga pengajar serta staf-staf Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM, dan seterusnya semua yang hadir pada pagi ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan insya-Allah taala sebelum kita mulakan ini, saya suka untuk ingatkan diri saya dan kepada semua untuk kita sama-sama mengikhlaskan niat kita kerana Allah Ta'ala pada pagi yang mulia ini. Baik, maka Alhamdulillah Allah Ta'ala masih kurniakan kita kesempatan untuk kita bersama pada pagi ini, walaupun pagi tadi saya ada sedikit masalah. Kita tak update, lama tak guna Zoom kerana saya di sini banyak. Kalau dengan student UiTM saya banyak, kalau dengan student universiti saya banyak dengan UiTM. Semalam pun mengajar di UiTM. Jadi kita jarang guna Zoom. Jadi dah lama tak update. Maka minta maaf atas kelewatan tadi ya. Baik, ala kulli hal walau bagaimanapun insya-Allah kita cuba waktu terbatas ini untuk memampatkan maklumat-maklumat yang akan cuba saya sampaikan pada pagi ini insya-Allah taala. Dan tajuk yang saya pilih pada pagi ini adalah Islam Agama yang Benar. Baik, maka kita melihat kepada, pertama sekali kita nak sebut tentang satu ayat Quran daripada firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-24, yang mana Allah berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Mafhum daripada ayat ini, surah An-Nisa ayat yang ke-124, Allah berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ, barang siapa yang beramal salih, siapa yang beramal salih, min zakarin aw unsa, sama ada dia lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, so syarat dia mukmin, wa huwa mu'min, buat amal soleh sama ada lelaki ataupun perempuan dan dia dalam keadaan mukmin, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk dalam syurga, wala yuzlamuna naqira, dan sesekali dia tidak akan dizalimi. Maka jelas daripada ayat ini bahawasanya untuk seseorang itu melakukan amalan soleh dan mendapat pahala, disyaratkan dia seorang mukmin. Ini syarat paling kurang. Okey. Syarat paling kurang untuk seseorang mendapat pahala dan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, mestilah seseorang itu dia mukmin, yakni dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman,
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Mafhum daripada ayat ini, surah Ali Imran ayat yang ke-85, وَمَنْ يَبْتَغِ, barang siapa yang mencari, غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, selain Islam itu sebagai agama, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, maka tidak akan diterima daripadanya, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, dan di hari akhirat dia masuk orang-orang yang rugi. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang mana ayat ini menjelaskan kepada kita mereka yang selain ghairul Islam, yakni hanya agama Islam sahaja agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dah faham dalam ayat yang lain yang biasa kita dengar, yang mana Allah berfirman, innad dina 'indallah al-Islam. Innad dina 'indallah al-Islam. Sesungguhnya Allah, agama yang Allah Taala redha hanyalah satu sahaja, iaitu agama Islam. Okey. Maka agama Islam ini adalah agama bagi seluruh para malaikat. Agama Islam ini agama seluruh para malaikat dan seluruh para nabi. Okey. Bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mereka beragama Islam. Okey. Dan sebelum Nabi Nuh, sebelum diutuskan Nabi Nuh alaihi salam, maka asalnya sebelum Nabi Nuh alaihi salam semua orang beragama Islam. Yang ini bermula daripada Nabi Adam sehinggalah sebelum Nuh, sehinggalah sebelum Nabi Nuh, semua manusia di atas muka bumi ini beragama Islam. Dan apabila kekufuran yang pertama yang berlaku di atas muka bumi, maka Allah Taala utuskan Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul yang pertama yang diutuskan kepada bukan muslim. Yakni Nuh alaihi salam kita boleh kata dia sebagai rasul yang pertama yang diutuskan kepada selain Islam. Baik. Maka di sini kita nak bahaskan satu perkara yang sangat penting. Semua agama para nabi adalah Islam. Yakni Nabi Musa alaihi salam dia bawa agama Islam. Nabi Isa alaihi salam dia bawa agama Islam. Nabi Idris alaihi salam dia bawa agama Islam. Semua para anbiya mereka beragama Islam. Tidak ada nabi yang bawa agama selain Islam. Baik. Yang membezakan di antara para nabi adalah apa? Syariat. Yang membezakan di antara agama para nabi adalah syariat. Yang ini sebagai contoh kita umat Muhammad, syariat kita solat sehari 5 kali. Solat sehari 5 kali. Di dalam syariat Nabi Isa, mereka solat sehari 2 kali. Nabi Isa alaihi salam, syariat mereka solat sehari 2 kali. Okey. Kemudian seperti ada syariat Nabi sebelum kita, syariat umat sebelum kita, yang mana zakatnya adalah 1/4 ataupun 25%. Kalau zakat umat Muhammad 2.5%, 1/4 dari 1/10. Ini zakat umat Muhammad. Okey, 1/4 dari 1/10 ataupun 2.5%. Dan juga di antara lain seperti syariat umat dahulu, ada yang mereka solat mesti pada tempatnya. Bahasa mudah kita mesti di masjid, mesti di surau. Tidak sah kalau solat di selain masjid, selain surau. Ini umat dulu. Adapun umat Muhammad, solat di mana-mana boleh. Dekat Petronas ke, RNR ke, solat atas
Jalanta, semua sah. Ya. Tetapi ada syariat sebelum Nabi Muhammad, dia tidak sah melainkan di tempatnya seperti surau dan masjid. Dan juga ada umat dahulu kalau tak ada air, tak payah solat. Bila nak solat? Sampai ada air. Tetapi syariat umat Muhammad, kalau tak ada air kita boleh tayammum. Kita boleh tayammum. Okay. Ada syariat Nabi Adam sebagai contoh. Syariat Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik. Maknanya, contoh, abang yang pertama, yang lelaki boleh kahwin dengan adik yang kedua yang perempuan. Ini dalam syariat siapa? Nabi Adam alaihi salam. Tetapi di dalam syariat Nabi kita, Nabi Muhammad, tidak boleh diharamkan. Okay. Juga syariat Nabi Adam boleh sujud. Boleh sujud kepada manusia dengan niat menghormati. Dengan niat menghormati. Sujud pada manusia dengan niat menghormati, itu boleh dalam syariat Nabi Adam. Tetapi dalam syariat Nabi kita, Nabi Muhammad, sekalipun sujud pada manusia dengan niat menghormati, maka tidak dibolehkan. Kerana haram. Kalau niat menghormati, sujud pada manusia niat menghormati, itu haram, kerana seorang sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal, dia pernah melakukannya sebagai tanda hormat kepada Nabi, dan Nabi melarangnya, dan Nabi kata, kalaulah aku suruh seseorang untuk sujud pada yang lain, nescaya aku akan suruh para isteri untuk sujud kepada suami mereka. Tetapi tidak ada dalam syariat Nabi kita sujud kepada manusia. Baik. Maka saya clearkan di sini tentang perbezaan di antara para nabi, di antara para rasul ini, yang mana mereka semua satu agama. Semua para nabi, mereka satu agama, mereka bawa agama Islam. Ya. Yang membezakan tadi saya sebut apa? Syariat sahaja. Yang membezakan di kalangan para nabi adalah syariat sahaja. Tidak ada nabi yang bawa selain Islam. Okey, kalau kita sebut Nabi Musa, dia bawa Islam, dia tidak bawa agama Yahudi. Juga Nabi Isa alaihi salam, dia tidak membawa agama Nasrani, tetapi dia bawa agama Islam juga. Okey, bahkan kitab-kitab samawi, bila kita sebut kitab samawi, dia ada 4 yang masyhur. Kitab samawi ada 4 yang masyhur. Tetapi kalau kita sebut agama samawi, satu sahaja, iaitu Islam. Okey? Kerana agama samawi ini adalah agama samawi asal perkataan sama. Sama yakni malaikat. As-sama yakni langit. Dan langit adalah tempat para malaikat. Okey, langit tempat para malaikat. Dan para malaikat ini, semua mereka beragama Islam. Semua para malaikat beragama Islam. Jadi kita tidak kata agama samawi yakni agama Islam, kemudian Nasrani, kemudian Yahudi. Tak. Kita kata agama samawi Islam. Ya. Agama samawi adalah agama Islam. Tetapi kitab samawi, ya, kita kata Al-Quran yang ia dalam bahasa Arab yang turun kepada Nabi kita. Yang kedua adalah seperti yang kita tahu, Injil yang turun pada Nabi Isa. Injil ini dalam bahasa Suryani, diturunkan dalam bahasa Suryani. Bahasa Suryani dah pupus. Kemudian Zabur dan Taurat, ini kedua ini, Zabur dan Taurat, ini dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini bahasa apa? Hebrew. Bahasa Hebrew. Ataupun kalau kita tengok zaman sekarang, negara yang guna bahasa Hebrew, negara inilah, Israel lah. Bahasa Hebrew. Jadi Taurat dan Zabur ini adalah mereka yang Taurat dan Zabur ini adalah kitab dalam bahasa Ibrani, dan diturunkan Zabur itu pada Nabi Dawud, dan diturunkan Taurat itu pada Nabi Musa. Okey. Tetapi kesemua kitab-kitab ini
Kesemua kitab-kitab ini mereka mengajak kepada mentauhidkan Allah Ta'ala. Kesemua kitab-kitab ini mengajak kepada beriman kepada Allah Ta'ala. Semua kitab-kitab ini mengajarkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada kitab daripada kitab-kitab samawi yang diajarkan selain daripada beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang membezakan apa? Saya dah sebut tadi. Yang membezakan kitab-kitab adalah syariat. Syariat seperti yang kita telah sebut tadi. Dan paling mudah contoh tadi saya sebut solat lah. Solat macam kita, umat kita 5 kali sehari. Adapun syariat umat sebelum kita seperti syariat Nabi Isa, solat 2 kali je sehari. Okey. Baik. Dan kita juga dan juga para nabi ini, okey, kalau contoh kita umat Muhammad, kita nak masuk Islam. Nak masuk Islam ni senang ke susah? Senang. Nak masuk Islam senang. Contoh kalau kita ada kawan non-Muslim. Dia kata saya nak masuk Islam lah. Kita kata tak susah. Masuk Islam ini hanya sebut 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam apa juga bahasa. Okay, dalam apa juga bahasa. Okay. Tak kisahlah dia guna bahasa apa. Okay. Maka jika dia menyebutkan dengan makna yang sama, 2 kalimah syahadah itu, yakni tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, dalam apa juga bahasa, maka dia adalah seorang Muslim. Okay. Maka dia seorang Muslim dalam keadaan dengan hanya mengucap 2 kalimah syahadah. Maka umat Muhammad dia akan sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Ini umat Muhammad. Dia akan sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Umat Nabi Musa, dia akan kata La ilaha illallah Musa Rasulullah. Yakni tiada Tuhan selain Allah, Musa Rasulullah. Okey. Kalau umat Nabi Isa, dia akan kata La ilaha illallah Isa Rasulullah. Yakni tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah Rasulullah. Dan umat Nabi Daud dia akan kata La ilaha illallah Daud Rasulullah. Umat Nabi Daud dia akan kata tiada Tuhan selain Allah dan Daud adalah Rasulullah. Ya. Maka muslimin dan muslimat dan silang hadirin sekalian, kita jelas di sini semua agama para nabi mereka satu. Okey. Dan semua para nabi dia mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada para nabi yang mengajak kepada perkara selain mentauhidkan Allah. Adapun jika sebahagian orang mungkin dia kata habis tu macam mana dengan kitab-kitab Injil yang didakwa zaman sekarang ini yang orang panggil sebagai yang orang panggil sebagai Bible, sama ada Old Testament ataupun New Testament. Yakni bagaimana dengan kitab-kitab itu? Adakah itu yang diturunkan daripada Nabi Isa? Jika kita kata tidak. Kita kata itu antara kitab yang telah diseleweng. Okey. Maka seperti golongan Yahudi, mereka kata Uzair ibnullah, mereka kata Uzair itu anak Allah. Maka kita nafikan. Kerana dalam Quran Allah berfirman lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka kita tak kata Uzair anak Allah. Ya, siapa tu Uzair? Uzair ini adalah orang soleh. Orang soleh.
Dia orang baik, orang soleh pada zaman Bani Israel. Maka Uzair ini dia hafal kitab Taurat. Kitab Taurat zaman dahulu, umat Nabi dahulu mereka tak hafal kitab mereka. Maksudnya umat Nabi Musa mereka tak hafal kitab Taurat. Umat Nabi Isa mereka tak hafal kitab Injil. Tapi kita umat Muhammad zaman sekarang, berapa ribu orang hafal Quran? Ramai orang hafal Quran. Tetapi kitab Taurat itu tidak ada di kalangan umat Nabi itu yang menghafal kitab Taurat. Maka ada seorang lelaki namanya Uzair. Dia ni satu-satunya yang menghafal kitab Taurat. Maka apabila golongan Bani Israel tengok, oh Uzair hafal Taurat, maka mereka melampaui batas. Mereka kata Uzair ini anak Allah. Mereka kata Uzair ini anak Allah sebab hafal kitab Taurat. Sedangkan Uzair tidak bersalah. Uzair itu adalah orang soleh yang hanya menghafal Taurat. Tetapi golongan Yahudi mereka melampau. Mereka kata Uzair itu anak Allah. Seperti juga sebahagian orang Nasrani yang kata Isa anak Allah, seperti dalam Quran sebut wa qala an-nasara Isa bin Allah. Telah berkata orang Nasrani Isa anak Allah. Baik, kita katakan bahawasanya Isa alaihi salam dia lahir tanpa bapa, tapi dia ada ibu. Sayyidatina Maryam ibu Nabi Isa alaihi salam. Dan Isa alaihi salam Allah Taala dengan perantaraan malaikat yang telah meniupkan ruh pada Sayyidatina Maryam, maka lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Maka Isa alaihi salam di antara kelebihan dia adalah dia lahir tanpa ayah. Tetapi Adam alaihi salam dia lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Maka kalau Adam alaihi salam Allah boleh ciptakan dia tanpa ayah dan tanpa ibu, maka begitu juga Nabi Isa alaihi salam Allah Taala berkuasa menciptakan dia tanpa ayah. Walaupun dia beribu, tapi Allah berkuasa menciptakan dia tanpa ayah, seperti mana Adam alaihi salam Allah berkuasa menciptakannya tanpa ayah dan tanpa ibu. Baik. Maka kitab-kitab yang ada pada zaman sekarang yang sebahagian mendakwanya sebagai kitab sebagai Injil ataupun mereka namakan Bible, maka itu adalah yang telah diubah daripada yang asal, Maka jika seseorang itu dia benar-benar berpegang kepada kitab-kitab yang asli, maksudnya Taurat yang asli ataupun Injil yang asli, sekiranya benar-benar berpegang yang asli, nescaya mereka akan beragama Islam. Apa dalilnya? Saya akan sebutkan. Ini satu nuqtah muhimmah. Ini satu perkara yang sangat penting, yang mana ini menjadi dalil bahawasanya bahawasanya apabila seseorang itu dia berpegang kepada kitab yang asli, iaitu kitab samawi yang asli, nescaya mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad. Baik, kita datangkan beberapa contoh bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia telah diutuskan untuk berdakwah manusia kepada Islam. Maka ini dalil bahawasanya tidak ada kebebasan beragama. Tak boleh kata saya nak pilih solat ke tak nak solat ke, saya nak jadi masuk agama apa ke, saya tak kisah, kerana tidak ada paksaan dalam Islam. Itu salah. Ramai orang guna ayat la ikraha fiddin. La ikraha fiddin bukan maksudnya tiada paksaan dalam agama,
Tetapi ayat ini nak bagi tahu Nabi kita, la ikraha fiddin, yakni wahai Muhammad, kamu tidak mampu memaksa hati-hati para manusia masuk ke dalam Islam. Itu maksudnya. Jadi dipanggil dalam bahasa Arab ikrahul qulub, memaksa dari sudut hati. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad, dia sendiri tak mampu paksa hati manusia masuk Islam. Dia hanya mampu berdakwah sahaja. Ya? Maka Nabi kita, dia disuruh berdakwah kepada Islam, dan ramai orang pada itu ada sebahagian yang menolak dakwahnya dan ada sebahagian yang menerima dan masuk ke dalam Islam. Okey, seperti siapa? Tadi saya sebut apa? Kalau orang betul-betul pegang dengan kitab samawi yang asli, nescaya dia akan masuk Islam juga. Seperti siapa? Seperti Nabi SAW, dia telah berdakwah kepada sebahagian ahli kitab, daripada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Maka seperti siapa? Seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, dia adalah orang yang alim di kalangan Yahudi di Madinah. Ini Abdullah bin Salam. Dan dia di antara yang Nabi jamin dia masuk syurga. Yani dia asalnya dia Yahudi. Abdullah bin Salam asalnya dia Yahudi dan dia paling alim. Di dalam agama Yahudi di Madinah. Dan setelah di Islam, Nabi menjamin dia untuk masuk ke dalam syurga. Baik. Maka Abdullah bin Salam ini, dia satu ketika baginda Nabi SAW dakwah kepada dia. Nabi kita SAW dakwah kepada dia, ajak dia kepada Islam. Maka apabila dia ajak kepada Islam, Abdullah bin Salam tanya dia 3 soalan. Yang mana soalan ini tidak akan boleh dijawab melainkan dia seorang Nabi. Soalan ini tak akan ada yang boleh jawab melainkan dia seorang Nabi. Baik. Apa 3 soalan tu? Yang pertama, kata Abdullah bin Salam kepada Rasulullah, dia tanya, apakah perkara yang pertama yang muncul pada kiamat nanti? Tanda pertama yang berlaku pada hari kiamat nanti. Kiamat ini pasti berlaku, dan tapi tak tahu tarikh tepat, kerana Nabi sendiri kata itu adalah urusan Tuhan. Kiamat ini ada tandanya, tanda kecil dan tanda besar. Maka tanda-tanda kecil seperti yang disebutkan dalam hadis, seperti akan berlaku penzinaan berleluasa, berlaku pembunuhan berleluasa, tersebarnya riba dan sebagainya. Banyaklah tanda-tanda kecil. Dan apabila semua tanda kecil dah habis, maka muncul tanda yang besar. Dan apakah perkara yang pertama tanda kiamat yang berlaku? Maka ini soalan Abdullah bin Salam kepada Rasulullah. Ini soalan pertama. Kemudian soalan kedua, kata Abdullah bin Salam, apakah makanan yang pertama bagi ahli syurga? Ahli syurga masuk syurga, mereka akan makan, betul. Tapi bukan sebab lapar, tapi sebab tana'um, bernikmat-nikmat, bersedap-sedap. Ya. Dan kata Abdullah bin Salam pada Rasulullah, apakah makanan pertama ahli syurga? Ini soalan kedua. Dan soalan ketiga, kata Abdullah bin Salam, bagaimana seseorang itu boleh dapat anak lelaki atau anak perempuan? Macam mana nak tentukan orang tu dia dapat anak lelaki ke atau dapat anak perempuan? So ini 3 soalan. Abdullah bin Salam kata
tidak ada yang boleh jawab melainkan dia adalah Nabi. Alright. So apabila Nabi SAW ditanya oleh Abdullah bin Salam 3 soalan ini, maka Jibril alaihi salam pembawa wahyu, dia terus menghabarkan kepada Nabi kita jawapan bagi 3 soalan yang dikemukakan oleh Abdullah bin Salam. Jawapan yang pertama, apakah apakah tanda yang pertama bagi hari pada kiamat nanti? Maka kata Rasulullah, akan keluar api daripada masyrik, daripada sebelah timur. Kemudian kata Nabi, wa yuhsyarun nasu ilal maghrib, dan manusia lari ke arah barat. Api keluar dari arah timur dan manusia keluar ke arah barat. Ini tanda pertama bagi kiamat nanti. Okey. Maka selesai soalan pertama, Nabi boleh jawab. Soalan kedua, kata Abdullah bin Salam, apakah makanan pertama bagi ahli syurga? Apakah makanan pertama bagi ahli syurga? So, makanan pertama bagi ahli syurga adalah kabdul hud, iaitu hati ikan. Ya, hati ikan. Ini adalah makanan pertama bagi ahli syurga. Okey. Dan yang ketiga, kata Abdullah bin Salam, kata Rasulullah, soalan itu, apa kata Abdullah bin Salam, bagaimana seseorang tu nak tentukan dia lelaki, dapat anak lelaki ke perempuan? Kata Nabi, iza sabaqar rajul yanbatul walad. Apabila apabila mani lelaki keluar dulu, maka dapatlah anak lelaki, dan jika mani perempuan keluar dulu, maka dapatlah anak perempuan. Maka tiga soalan ini takkan ada boleh jawab melainkan dia adalah Nabi. Tapi Nabi dapat jawab tak? Nabi dapat jawab. Maka tahulah Abdullah bin Salam, orang yang alim dalam kitab Taurat, orang yang alim dalam dalam kalangan Yahudi di Madinah, dia bila dengar itu, dia pun ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan kaulah Muhammad Rasulullah. Maka masuklah Abdullah bin Salam ke dalam Islam. Maka apabila dia masuk ke dalam Islam, Rasulullah menghabarkan dia khabar gembira, Nabi jamin dia masuk ke dalam syurga Allah. Maka ini dalil pertama yang mana apabila seseorang dia berpegang dengan kitab yang asli, ahli kitab di kalangan Yahudi, Abdullah bin Salam ini jika dia berpegang betul-betul dengan perkara itu, maka dia masuk Islam. Baik. Maka Abdullah bin Salam ni bila dia dah masuk Islam, maka Rasulullah pun jumpa golongan Yahudi. Maka Rasulullah tanya pada mereka, apakah pendapat kamu tentang Abdullah bin Salam? Maka golongan Yahudi mereka memuji Abdullah bin Salam. Mereka kata, dialah yang paling alim di kalangan kami, dia yang paling baik di kalangan kami, dia paling pemurah di kalangan kami. Maka Abdullah bin Salam dipuji oleh orang Yahudi. Dan Nabi kata kepada golongan Yahudi, direct Nabi tanya, Nabi kata, bagaimana pula jika dia itu masuk ke dalam Islam? Maka kata golongan Yahudi, semoga Tuhan menjauhkan dia daripada Islam. Maka ketika itu Abdullah bin Salam dia menyorok. Kemudian bila dia dengar orang Yahudi cakap macam tu, dia pun keluar. Depan golongan Yahudi, dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Depan orang Yahudi, Abdullah bin Salam mengucap, dan waktu itu apabila orang-orang Yahudi dah tahu orang paling alim di kalangan Yahudi pun masuk Islam, mereka pun terus U-turn. Mereka kata, dialah yang paling jahat di kalangan kami, dialah yang paling hina di kalangan kami. Maka bila dia cakap macam tu, Abdullah bin Salam kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah perkara yang aku takutkan. Inilah perkara yang aku takutkan kepada golongan Yahudi, kerana mereka tidak jujur dalam kata-kata mereka.
Dalam sekelip mata mereka sempat U-turn. Mula-mula puji, bila tahu Abdullah bin Salam dah masuk Islam, terus dia kata dengan kata-kata yang menghina. Maka betul lah Abdullah bin Salam kata, aku takutkan perkara inilah. Mereka tidak jujur dalam kata-kata mereka. Maka ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahawasanya jika seseorang itu berpegang betul-betul dengan kitab, ahli kitab yang betul, iaitu Taurat yang asli, nescaya mereka akan mengikut baginda Nabi SAW seperti Abdullah bin Salam. Baik. Juga di kalangan ahli kitab daripada golongan Nasrani. Daripada golongan Nasrani, maka ada di zaman dahulu seorang yang bernama An-Najashi, okey, Raja Najashi, ataupun nama sebenarnya adalah Ashamah. Najashi ini adalah gelaran bagi raja di Habasyah. Gelaran bagi raja di Habasyah. Habasyah ni mana? Kalau kita tengok map sekarang, Habasyah ni adalah Ethiopia. Ya, Ethiopia. Kalau tuan-tuan tengok dalam map, macam mana sahabat pergi berdakwah ke Ethiopia? Jauh. Macam mana tu daripada Madinah sampailah ke Ethiopia, Habasyah. Tanpa kapal terbang, tanpa kereta. Tengok mereka bersungguh dalam berdakwah menyebarkan agama ini. Maka kalau kadang-kadang kita fikir sejenak, subhanallah, kita hari ini dapat nikmat yang besar, nikmat Islam atas usaha para sahabat, atas usaha orang-orang yang datang ke tanah Melayu sebarkan dakwah di negara kita, dan akhirnya alhamdulillah kita dapat nikmat yang besar ini. Ya, maka itu satu perkara yang kita kena fikirkan, dan pujilah Allah Subhanahu Wa Taala di atas kita dikurniakan Islam ini. Ya. Baik. Maka di zaman dahulu ada seorang ahli kitab daripada penganut Nasrani. Nasrani ini bahasa orang Melayu Kristian lah. Ya. Maka namanya Ashamah An-Najashi. Dia adalah pemerintah ataupun raja di Habasyah. Maka Najashi ini adalah gelaran raja di Habasyah. Seperti Fir'aun gelaran raja di Mesir, Egypt. Baik. Maka Habasyah ini, Ashamah ini, dia asalnya agama Nasrani. Dia asalnya agama Nasrani. Okey. Kemudian sahabat diutuskan untuk berdakwah kepadanya. Rasulullah utuskan sahabat berdakwah kepada dia, dan apabila dia mendengar pengkhabaran tentang tentang Nabi akhir zaman, maka dia pun masuk ke dalam Islam kerana dia tahu kebenaran itu, kerana dia pegang betul-betul dengan kitab Injil yang asli. Dan apabila dia telah mendengar daripada sahabat yang diutuskan tentang dakwah itu, maka dia pun masuk ke dalam Islam. Dan dia sempat hidup selama 7 tahun sebagai seorang Islam. Ashamah Najashi ini dia sempat hidup selama 7 tahun sebagai seorang Islam. Dan apabila dia mati ketika Rasulullah masih hidup. Maka dia tidak dikira sahabat. Kerana apa? Kerana syarat untuk menjadi sahabat Nabi mesti berjumpa Nabi. Maka Raja Najashi ni kita tak panggil dia sahabat Nabi, kita panggil dia tabi'in. Dipanggil dia tabi'in sebab dia hidup zaman Nabi tapi tidak berjumpa Nabi. Maka yang hidup zaman Nabi tapi tak jumpa Nabi kita panggil tabi'in. Maka Ashamah ini, Raja Najashi ini, dia hidup pada zaman Nabi dan mati juga ketika Nabi masih hidup. Apabila dia mati, Nabi kata pada sahabat yang lain, Nabi kata apa? Matal yaum rajulun salih. Nabi kata, hari ini telah meninggal seorang lelaki yang salih. Faqumu fasallu, maka hendaklah kamu semua buat salat ala akhikum Ashamah. Nabi kata pada sahabat-sahabat, hendaklah kamu semua buat salat kepada Ashamah, yakni salat jenazah ghaib. Kalau kita salat jenazah, kita berada jauh daripada orang. Contoh dia meninggal di
di Makkah atau di Mekah, dia meninggal di mana-mana negara yang jauh, kita tak boleh sampai padanya contoh. Maka boleh tak kita nak buat solat jenazah? Boleh, kita buat solat jenazah ghaib. Maka seperti Rasulullah apabila meninggalnya Ashama ini, maka Rasulullah pun dia buat solat jenazah ghaib, dan ini adalah solat jenazah ghaib yang pertama yang Nabi kita SAW buat. Maka kalau ditanya apakah solat jenazah pertama yang Nabi buat secara ghaib, ini kepada Raja Najasyi Ashama. Okey, baik. Maka ini adalah dalil-dalil tentang kebenaran agama Islam, yang mana ia adalah satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Okey, asas kepada Islam, adalah memerintahkan, menyuruh umatnya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang mati dalam keadaan beriman dengan Allah dan Rasulnya, ini pasti baginya syurga. Walaupun dia itu banyak melakukan kesalahan, tapi boleh jadi dia masuk lambat. Kerana syarat minimum untuk seseorang masuk ke dalam syurga adalah mestilah dia beriman kepada Allah dan Rasul. Ini syarat minimum. Okay, sebab dalam ayat yang first tadi kita baca, yang mana kita baca tadi, wa may ya'mal minas salihat, siapa yang buat amal-amal soleh, min zakarin aw unsa, sama ada lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang mukmin, maka mereka akan faulaika yadkhulunal jannah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Okey, baik. Jadi di dalam satu hadis bahawasanya Nabi kita SAW dia telah bersabda bahawasanya yang mafhumnya bahawasanya sesungguhnya orang yang beriman itu mereka tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, dan mereka pasti akan masuk ke dalam syurga. Maka ini syarat minimum untuk seseorang untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, iaitu dia mesti beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh kita menyebut tentang contoh kita kata sebagian orang kata contohnya kita boleh menganut apa-apa agama. Sebenarnya asalnya kita dah sebut tadi, asalnya semua umat, semua manusia satu agama asalnya. Adapun setelah itu agama ini telah diseleweng. Bermula bila? Bermula zaman Nabi Nuh. Alaihi salam. Maka Nabi Nuh alaihi salam dia diperintah berdakwah 950 tahun. Apabila 950 tahun dia berdakwah, maka yang beriman hanyalah 83 orang, dan setelah itu Allah mematikan semua manusia atas muka bumi, maka yang hanya berbaki adalah pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Dan daripada pengikut Nabi Nuh alaihi salam, hanya 3 orang anak Nabi Nuh sahaja yang berkahwin. Daripada 3 orang anak Nabi Nuh itu yang berkahwin, maka mereka sambung zuriat manusia sampai ke hari ini. Ya. Maka kita boleh katakan Adam alaihi salam itu bapa manusia yang pertama, dan Nuh alaihi salam itu adalah bapa manusia yang kedua. Ya, kerana ketika Allah timpakan banjir dan tenggelamkan dan matikan seluruh manusia, semua mati, melainkan yang atas bahtera Nabi Nuh sahaja hidup. Okey? Dan atas bahtera Nabi Nuh tu 83 orang. Daripada 83 tu hanya 3 sahaja anak Nabi Nuh, dan 3 itu sahaja yang kahwin dan menyambung zuriat manusia. Maka tengok kepada dalil-dalil dan ayat Quran dan hadis ini, bahawasanya kita kena tegaskan perkara ini, bahawasanya tidak ada agama yang benar melainkan agama Islam. Ini perkara yang jelas. Ya. Jika kita boleh pilih mana-mana, nescaya Nabi SAW tak perlu susah payah untuk berdakwah
untuk berdakwah kepada Islam. Kalaulah kita boleh deal, minggu ini kita agama Islam, minggu depan kita Yahudi, minggu depan lagi kita Nasrani. Kalau kita boleh deal macam itu, nescaya Nabi buat. Tetapi Nabi kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Nabi kata, aku ini sentiasa di atas agama aku, agama Islam yang benar. Dan kamu di atas agama yang batil, maka hendaklah kamu tinggalkan dan masuk ke dalam agama Islam. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini adalah sebahagian daripada yang saya cuba ringkaskan untuk pengisian kita pagi ini. Ketahuilah bahawasanya nikmat yang paling besar ini adalah nikmat Islam, dan jika seseorang mati di atasnya, insya-Allah taala kekal di dalam syurga selama-lamanya. Dan andai dia azab sekalipun di dalam neraka, pasti tidak akan kekal. Jika seseorang Islam itu diazab di dalam neraka, pasti tidak akan kekal di dalamnya. Dia akan keluar juga suatu hari nanti. Dan orang yang paling akhir keluar dari neraka dan dapat syurga, diberikan syurga itu 10 kali ganda dunia ini. Kalau kita tengok dalam dunia ni, kalau ikut PBB ada 194 negara atau 195 negara, saya pun tak ingat sangat. Maka kita tengok dunia ni besar, luas, tak habis pusing lagi. Orang yang paling akhir keluar neraka dan masuk syurga akan dapat syurga ini 10 kali ganda dunia. Sebab tu Nabi sebut, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Nabi sebut dalam hadis, Allah Taala mengharamkan api neraka selama-lamanya bagi mereka yang sebut la ilaha illallah. Jadi insya-Allah taala kita kita azam, wajib kita berniat untuk mati ke dalam Islam, itu wajib. Dan hendaklah kita sentiasa kita doa supaya Allah Taala kurniakan kita hidayah dan kita mati dalam Islam insya-Allah taala. Dan juga kita doakan kepada contohnya kepada kita sayang jiran kita baik. Maka kita doakan keislaman untuk dia kerana kita mahukan dia selamat di dunia dan juga di akhirat. Okey. Maka insya-Allah taala saya rasa sampai sini untuk pengisian ataupun tazkirah saya pada pagi ini. Maka saya dimaklumkan ada mungkin sesi soal jawab. Jika ada, maka saya serahkan semula majlis ini kepada Puan Azilah untuk sambung untuk sesi yang seterusnya. Barakallahu fikum. Terima kasih semua. Jazakumullah kulla khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz di atas ceramah yang diberikan tadi. Saya kira penjelasan yang sangat menarik tadi berkaitan tajuk kita ya, Islam agama yang benar. Okay, di sini saya ada beberapa soalan. Yang pertama, apakah yang disembah oleh agama Yahudi ini sebenarnya, Ustaz? Ustaz dengar? Baik. Boleh dengar, Ustaz? Saya Okey. dengar. Okey, yang kedua, nak saya bacakan yang kedua ke atau Ustaz nak jawab dulu yang pertama tadi? Saya jawab satulah. Saya jawab dulu. Saya takut lupa. Okey, tak apa. Boleh Ustaz, silakan. Alright. Baik. Maka asas kepada Rasulullah SAW, dia diutuskan kepada umat akhir zaman. Waktu itu Peninsular Arab di Semenanjung Arab, ramai mereka menyembah berhala. Kemudian di sebelah Parsi, ramai mereka menyembah api. Baik. Dan golongan Yahudi mereka sama juga, sebagian mereka ada yang mengukir patung yang mereka buat, yang mana patung itu adalah panjang ceritanya, ada 5 orang soleh pada zaman dahulu. Okey, ada 5 orang soleh dalam surah Nuh disebutkan ada 5 orang soleh yang hidup pada zaman Bani Israel. Maka syaitan telah datang kepada mereka, mewaswaskan pada mereka bahawasanya buatlah patung macam peringatan, patung peringatan untuk mengingat 5 orang soleh itu. Maka mereka hanya buat patung saja. Bila buat patung, hukum buat patung haram, belum lagi jatuh dalam kekufuran. Apabila datang generasi seterusnya, syaitan datang kepada mereka
kata pada mereka bahawasanya bapa-bapa kamu dulu menyembah petung ini, maka sembahlah. Maka mereka pun sembah. Maka secara umumnya golongan Yahudi ini mereka, sebahagian mereka ada yang menyembah berhala, sebahagian mereka ada yang tidak menyembah berhala. Tetapi kekufuran yang paling jelas di kalangan orang Yahudi ini adalah mereka mendakwa bahawasanya Uzair itu anak Allah. Sama ada dia kata Uzair anak Allah ataupun dia sembah berhala, dua-dua ini tetap jatuh di dalam kekufuran. Ada di kalangan Yahudi yang mereka tidak mungkin tidak menyembah berhala, tetapi iktikad mereka. Kerana kekufuran itu boleh jadi dengan 3 perkara. Sama ada iktikad, pegangan, perbuatan atau percakapan. Jika seorang itu dia tidak menyembah berhala, tapi iktikad dia Uzair anak Allah, maka tetap jatuh dalam kekufuran kerana iktikad dia iktikad yang salah. Dan jika dia sembah berhala, maka itu juga adalah perbuatan yang salah kerana menyembah berhala. So secara umumnya mereka sebahagiannya menyembah berhala, tapi sebahagiannya mungkin boleh jadi tidak menyembah tetapi iktikadnya salah. Itu tentang Yahudi. Okey. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Saya harap jawapan yang diberikan tadi jelaslah untuk soalan peserta tadi. Okey, soalan kedua ialah bagaimana kita sebagai orang Islam ingin membuktikan kepada orang yang bukan Islam bahawa Islam itu adalah agama yang benar selain daripada mempelajari sejarah-sejarah Islam terdahulu. Baik. Maka ini ayat ini soalan ini lebih pada umum sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok pada konteks orang. Tapi kadang-kadang kita boleh guna akal, hukum akal. Okey. Maka kita katakan bahawasanya setiap ciptaan pasti ada penciptanya. Setiap ciptaan pasti ada penciptanya. Okey. Saya tak nak sebut tentang dalil Quran ataupun hadis sebab makruf zaman Rasulullah sendiri tunjuk mukjizat depan para musyrikin, bulan terbelah dua dan pelbagai mukjizat lagi. Tapi bila Nabi tunjuk mukjizat, mereka kata ini sihir. Tapi bila mereka cabar Nabi tunjuk, kata sihir. Jadi ini tentang dalil. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi yang paling banyak mukjizat, antara 1000 ke 3000 mukjizat. Tapi saya tak nak sebut yang tu. Pertama sekali tentang kebenaran itu kita boleh guna hukum akal, balik kepada yang saya cakap tadi terlepas sikit, iaitu kita guna hukum akal, kita kata setiap ciptaan pasti ada yang menciptanya. Kalau kita kata binaan pasti ada yang membina. Apa lagi? Kalau tulisan pasti ada yang menulis. Lukisan pasti ada yang melukis. Maka alam ini pasti ada yang menciptakannya. Dia tak boleh jadi sendiri. Mustahil jadi sendiri. Kalau saya kata UKM terjadi sendiri, mustahil, tak logik. Pasti ada yang membinanya. Pasti ada permulaan. Jadi alam ini juga pasti ada yang menciptakannya dan pasti ada permulaan baginya. Maka siapakah yang menciptakan alam ini? Maka yang menciptakan alam ini dari sudut logik akalnya, maka dia adalah Allah. Kerana Allah Ta'ala tidak ada permulaan bagi ciptaannya. Allah Ta'ala tak ada permulaan bagi ciptaannya dan dialah Allah yang menciptakan setiap sesuatu. Semua makhluk ada permulaan. Manusia, jin, malaikat, bumi, syurga, neraka ada permulaan. Hanya Allah yang tidak ada permulaan. Dalam Quran sebut huwal awal. Dialah yang awal, yakni azali, tak ada permulaan. Okey? Tidak ada permulaan. Syurga, neraka semua ada permulaan. Semua diciptakan oleh Allah. Allah tak ada permulaan. Tidak ada yang menciptakannya. Okey, maka bila mana kita kata alam ini tidak ada permulaan, maka Allah lah yang menciptakannya kerana hanya dia sahaja yang tidak ada permulaan. Maka antara perkara yang tak boleh ditanya, tapi kalau ditanya, ada skema jawapan dia. Apa dia? Iaitu bila Allah wujud. Jika orang tanya bila Allah wujud, sebenarnya soalan ini tak boleh ditanya. Tetapi jika ditanya bila Allah wujud, kita jawab Allah wujud tidak ada permulaan. Maka ini antara dalil akal yang kita boleh pakai. Antara dalil akal. Dan selain daripada itu, of course kita kata kena
belajar sekurang-kurang fardu ain. Kena ajar sekurang-kurang fardu ain untuk belajar. Maka hidayah ini Allah yang ciptakan. Kerana Nabi kita sendiri tak mampu bagi hidayah, tetapi walau bagaimanapun kita kena ada ilmu juga. Tetapi kita yang penting adalah kita mendoakan hidayah juga. Itu yang paling penting. Okey. Barakallahu fikum. Saya rasa harap membantulah jawapan ini. Okey. Okey, baiklah Ustaz. Okey, Ustaz kita ada satu lagi soalan di ruang chat. Assalamualaikum Ustaz, boleh cadangkan cara paling mudah untuk kita dakwahkan tentang Islam kepada kawan-kawan terdekat kita dari kalangan bukan Islam? Maka paling mudah adalah khuluq, akhlak kita. Kerana kadang-kadang luaran itu yang dinilaikan. Okey, kerana Nabi kita sendiri apa? Kana ahsanuhum khuluqa. Nabi kita sendiri yang paling baik akhlaknya. Okey, Nabi kita yang paling baik akhlaknya. Maka jika kita sendiri tidak mencerminkan Islam itu dengan cara yang betul, maka bagaimana mereka mahu tertarik dengan Islam? Saya kadang-kadang kalau saya pergi ke saya sendiri bila saya pergi ke sebahagian negara Arab, negara yang familiarnya sebagai negara Muslim, kadang-kadang bila saya cakap dengan orang daripada Spain, daripada Portugal, daripada Europe yang lain, daripada Hong Kong, kadang-kadang saya cuba mencerminkan Islam tu sebenarnya indah. Sebab kadang-kadang bila kami macam saya ada pengalaman kita bersama-sama dalam program dengan orang-orang non-Muslim, kadang-kadang yelah mereka nampak sebahagian orang itu dan ini. Kebanyakannya tidak, kebanyakannya minta maaf saya cakap, kebanyakannya belum mempraktikkan cara Islam yang betul. Sebenarnya kalau kita praktikkan cara Islam yang betul dan mengikut flow yang betul, okey, maka kita akan menampakkan keindahan Islam itu. Masa mudahnya tengok macam mana Nabi kita SAW telah buat, maka begitulah caranya dan dia telah berjaya melakukannya. Mereka bawa perkara agama kepada golongan kafir, golongan musyrikin, dan dengan akhlaknya dia tidak melakukan perkara yang buruk walaupun dilempar dengan tai, dilempar dengan batu, tapi tidak balas dendam. Dia menunjukkan akhlak yang baik dan ramai manusia tertarik dengan sebab itu. Maka itu antara cara yang paling mudah kita menampakkan keislaman yang cantik pada masyarakat non-Muslim. Maka berbalik kepada diri kita jugalah sebenarnya. Wallahu a'lam. Okey. Okey, baiklah Ustaz, terima kasih. Saya harap jawapan yang diberikan tadi jelas kepada yang bertanya. Okey, ada soalan lain ke? Sekiranya ada, boleh type di ruang chat. Kita ada lebih kurang 5 minit saja lagi. Okey Ustaz, maknanya kita ni Islam kita sendiri yang beragama Islam tu sendiri perlulah orang kata mengamalkan Islam yang sebenar kan, melalui Betul. perbuatan, melalui pakaian kita. Dari Betul. situ orang akan nampak yang Islam itu sebenarnya adalah Islam yang cantik, yang sejahtera. Sesuai dengan tajuk ceramah kita pada hari ini, Islam itu adalah agama yang benar. So maknanya kita kena menunjukkan yang Islam itu adalah benar dengan menunjukkan kita punya dengan mengikut sunnah dan Al-Quran itu sendirilah. Okey, saya rasa mungkin dah tak ada soalan dari peserta. Boleh kita tutup tazkirah pada hari ini. Hadirin yang budiman, saya mewakili Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM merakamkan ucapan terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini, Ustaz Muhammad Zulfikri, atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang sesi tazkirah. Harap dihalalkan segala tunjuk ajar dan ilmu yang diberi. Tidak lupa juga majlis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sesi tazkirah ini. Untuk peserta di ruangan chat ada boleh klik pautan untuk merekod kehadiran. Sebelum kita akhiri ceramah tutup tazkirah pada pagi ini, mohon semua untuk buka kamera, on kamera untuk sesi bergambar.
1, 2, 3. Senyum. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.